Satu lagi riwayat sama dengan sanad tadi juga dan maknanya pun sama juga, tetapi perawinya dalam riwayat ini ada sedikit berbeza daripada tadi. Dia sebut gini, "Summa wada'a yadahu al-yumna." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya ala dhahri kaffihi al-yusra, di atas belakang tapak. Ini belakang tangan, belakang tapak tangan kiri. Letak tangan kanan ni atas belakang ni, belakang zahar kaffi al-yusra, warus dan pergelangan tangan, wasa'id dan lengan bawah. Maknanya gitu. Ni letak gitu. Ataupun gini. Ni tu. Wa qala fi, dan dia berkata dalam riwayat ini, "Tsumma ji'tu ba'da dhalik fi zaman fihi bard." Selepas itu pada musim sejuk yang kuat sangat, saya pergi juga pula berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada musim sejuk sangat. Saya tengok orang pakai pakaian tebal, banyak pakaian. Tangan-tangan mereka bergerak di bawah kain. Tangan mereka bergerak, mana akak tangan lah, di bawah kain, walaupun selimut, tapi di bawah kain tu akak dengan tangan, tapi tidak tinggi lah, jadi gitu. Gitu kan. Diriwayatkan daripada Wa'il bin Hujr, beliau berkata, saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memulakan sembahyang, baginda mengangkat kedua tangannya, membetuli kedua telinganya. Hiyalah ni maknanya membetuli dua telinga. Qala thumma ataitum, kemudian saya pergi kepada mereka, saya tengok mereka mengangkat tangan-tangan ila sudurihim, ke dada mereka pada ketika memulakan sembahyang itu, dengan mereka memakai baranik, burnus dan selimut-selimut. Ini pada musim sejuk lah, angkat tangan tu dekat tu, apa ke dada gini kan, pasal dalam kain sendiri. Bab iftitahis salat, ini bab memulakan sembahyang. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud beriwayatkan daripada Wa'il bin Hujr, dia berkata, saya pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika musim sejuk. Saya tengok sahabat-sahabatnya mengangkat tangan-tangan mereka dalam kain-kain mereka ketika sembahyang. Dengan sanadnya lagi, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muhammad bin Amr bin Atha. Beliau berkata, saya telah mendengar Aba Humaid As-Sa'idi di antara 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka Abu Qatadah. Abu Humaid berkata, yakni Abu Humaid kata pada ketika ada 10 orang sahabat. Di antara mereka ialah Abu Qatadah. Abu Humaid berkata, saya paling tahu di antara kami berhubung dengan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun berkata, oleh sahabat-sahabat, kenapa begitu? Dan kamu tidaklah lebih banyak berbanding dengan kami dari segi mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak juga lebih dahulu daripada kami bersahabat dengan baginda. Qala bala, dia memang pun, memanglah, ataupun memang pun saya tu tidak banyak ikut Nabi seperti kamu, dan saya tidak lebih lama bersahabat dengan Nabi daripada kamu. Qalu, mereka pun kata, sahabat-sahabat lain kata, fa'arid, tak apalah kalau gitu, cuba kemukakan, cuba tunjukkan. Qala, dia pun berkata, ini Abu Humaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk bersembahyang, baginda akan mengangkat kedua tangannya sehingga membetuli kedua bahu. Thumma kabbara, kemudian bertakbir sehingga tiap-tiap tulang daripadanya berada di tempatnya dengan i'tidal, dengan sederhana. Ataupun dengan tumakninah. Thumma yaqra, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, kemudian bertakbir, lalu mengangkat kedua tangannya
sehingga membetuli kedua bahu, kemudian mengangkat, kemudian rukuk dan meletakkan kedua tapak tangannya ke atas kedua lututnya. Thumma ya'tadil, kemudian Nabi SAW beriktidal. Kemudian Rasulullah SAW beriktidal, yakni rukuk dalam keadaan yang sederhana, dengan tidak yausibu ra'sahu, mengangkat kepalanya ke atas, ini mendongak kepalanya jadi tengok ke depan itu, tidak. Dan tidak juga menundukkan kepalanya. Mana betul lah, betul. Pada tekok itu betul. Thumma yarfa'u ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya sambil berkata sami'allahu liman hamidah. Kemudian mengangkat kedua tangannya sehingga membetuli kedua-dua bahu dengan i'tidal, ini dengan tuma'ninah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, kemudian turun ke lantai ataupun ke tanah dengan merenggangkan kedua tangannya daripada kedua lambungnya. Ini tidak rapat begitu. Bila sujud tapi buka. Kemudian mengangkat kepalanya dan melipat jari kaki kirinya dan duduk di atasnya. Wa yaftahu asabi' rijlaih, dan baginda melipat jari-jari kedua kakinya. Idza sajada, apabila bersujud ia lipat jari-jari kedua kaki. Kemudian bersujud, kemudian mengucapkan Allahu Akbar dan mengangkat kepalanya dan melipatkan kaki kirinya lalu duduk di atasnya sehingga setiap tulang kembali ke tempatnya, yakni dengan tenang lah, dengan i'tidal ataupun tuma'ninah. Kemudian melakukan pada rakaat yang kedua seperti itu juga. Kemudian apabila baginda bangun daripada rakaat yang kedua, baginda bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya sehingga membetuli kedua bahunya, seperti mana baginda bertakbir ketika memulakan sembahyang. Kemudian dilakukan sembahyang sunnaudzanika fi baqi. Kemudian baginda melakukan begitu pada sembahyangnya yang lagi-lagi itu, yang selepas itu. Hatta idza kanat as-sajdah, sehinggalah apabila selesai bersujud pada rakaat yang akhir yang terdapat, yang ada salam padanya, Nabi SAW akhara rijlahu yusra, melipatkan ke belakang kaki kirinya, wa qa'ada mutawarrikan, dan baginda duduk dengan tawarruk ala syiqqihil aysar, di atas papan paha kiri dia, atas paha kiri dia. Maknanya dengan memasukkan kaki kiri ke bawah ni lah, itu duduk tawarruk tahiyat akhir. Qalu, sahabat-sahabat Nabi-Nya lain kata 10 orang itu kata sadaqta, benar kau. Begitulah Nabi SAW selalu mengerjakan sembahyang. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Amr al-Amiri, dia berkata, saya berada dalam satu majlis dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka berbincang-bincang tentang sembahyang Nabi SAW. Abu Humaid pun berkata, lalu perawi menyebutkan sebahagian daripada hadis yang telah disebutkan tadi. Dan dia kata, mengikut isnad ini, riwayat ini, apabila Nabi SAW rukuk, baginda meletakkan kedua tapak tangannya dengan tetap di atas kedua lututnya. Wa farraja baina asabi'ihi, dan dia merenggangkan jari-jarinya. Tidak kata begitu, atas lutut itu buka. Thumma hasara dhahrahu, kemudian melipatkan belakangnya. Ghaira, yakni membongkoklah. Ghaira muqni'in ra'sahu, dengan tidak merendahkan, membongkokkan kepalanya. Tidak menurunkan kepalanya, tidak gitu.